Baik, kita mulakan hari ini. Tajuk baru iaitu hadis yang ke 1372. 1372. Bab baru iaitu Babul Adhahi. Babul Adhahi. Adhahi daripada perkataan Adha. Ya, Adha maknanya macam kita sebut Aidil Adha. Ya, hari raya korban. Ini bab Adhahi jamak Adha. Jadi Adha satu, kalau Adhahi korban-korban. Ya. Nah, kalau satu Adha. Ya. Jadi bab korban-korban. Okey, siapa nak baca silakan. Kita boleh. Okey, okey. Okey, sila. Yang lain saya mak ya. Bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dua kali kibas yang bertanduk, iaitu yang ucap nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di langit dan rendah. Dan pada satu lapas ia sembahyang keduanya dengan tangannya, dan pada satu lapas dua kafir yang benar dan bagi Awana. Baik, boleh catatkan dulu. Hadis 1372. Hadis sah. Catat ya, hadis sah. Matan dia, dianjurkan berkorban dalam reket menyembelih binatang. Hukum sunnah. Baik, semak semula. Pada hari raya korban, baginda menyembelih 2 ekor kambing, iaitu kibas jantan. Ya. Biasa kalau dikatakan kibas tu kambing biri-biri. Ya. Yang bertanduk, maknanya ya bukan kecil lagi, dah bertanduk. Bahasa Arabnya boleh ya. Nanti ya. Jadi ya, Nabi berkorban tadi ya, korbankan 2 kibas jantan. Kibas itu atau kambing itu sudah bertanduk. Dan ketika menyembelih binatang itu, Nabi membaca bismillah, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan cara menyembelih kedua binatang itu ialah baginda letakkan kakinya atas rusuk kambing yang direbahkan, kemudian beliau menyembelih. Mana kambing biri-biri ini ia lebih mudah dan ia lembut dia dibandingkan dengan kambing-kambing yang lain, maknanya kasar sifatnya. Tapi kalau kambing biri-biri ini ya, dia punya binatang ni jinak ya, mudah diurus. Kadang seseorang sendiri boleh menyembelih seekor kibas tadi tanpa bantuan orang lain ya, sebab binatang kibas ni lebih jinak daripada kambing yang lain ya. Dan ucapannya ialah bismillah wallahu akbar. Jadi ucapan menyembelih itu boleh ya, menyebut dengan bismillah saja dan Allahu akbar. Bismillahi wallahu akbar, lalu Nabi pun sembelih ya. Baik ya, adik-adik panjang tak payahlah kita baca Arabnya ya. Nanti yang pendek-pendek kita bacakan ya. Okey, 1373. Siapa nak sambung, silakan.
Buka mic yang nak baca. Okey. Nak baca buka mic. Saya rasa Ustaz. Okey, sila. 1:3:73 dan baginya hadis Aisyah dia perintah bahawa kipas yang bertanduk yang kakinya tanduknya hitam dan minuman dengan hitam. Lalu orang meletakkan kepadanya dan dia kembalikan dia lalu berkata kepadanya, ya Aisyah, bahawa dalam kisah. Kemudian dia berkata, adalah dia menahan Ya. Baik, saya mak semula ya. Catatkan hadis 1373. Hadis sah. Matan. Seekor kambing boleh dijadikan korban untuk beberapa banyak orang tanpa batas. Hukum sunnah. Baik. Ketika Nabi berkorban untuk hari raya korban, baginda menyembelih kambing jantan yang bertanduk. Dan sebelum kambing itu disembelih, pisau yang digunakan diasah sehingga tajam. Dan pada saat binatang itu dibaringkan, beliau mengucapkan, ikut Arab dia, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Sampai situ. Nabi membacakan waktu dia nak menyembelih dengan nama Allah, wahai Allah, taqabbal, terimalah, min ummah Muhammadin, daripada Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan daripada umat Muhammad. Bila kita baca hadis ini, artinya kita rupanya pun Nabi telah korbankan untuk umatnya, termasuklah kita sampai hari kiamat. Maknanya kalau umatnya yang tak mampu nak berkorban, Nabi telah korbankan untuk umat Muhammad. Artinya, yang kita faham selalunya satu kambing untuk satu orang. Kalau satu lembu untuk 7 orang. Hakikatnya, mengikut hadis ini, seekor kambing saja boleh untuk diri sendiri dan untuk keluarga kita. Inilah korbanku dan keluargaku. Mana hanya seekor kambing boleh untuk, bukan untuk seorang, tapi boleh untuk ramai. Sebab apa? Kita punya pahaman selama ini, lembu itu yang dikorbankan itu adalah tunggangan kita. Orang kita fahamkan macam tu. Lembu itu adalah tunggangan kita di akhirat. Jadi, lembu untuk 7 orang, kalau kambing untuk seorang. Pahaman mereka ia adalah tunggangan kita. Inilah pahaman yang perlu dikikis. Kenapa? Sebab di akhirat adalah tempat yang paling istimewa. Di syurga ni tempat yang paling istimewa. Jadi tak ada kita berkenderaan dengan kenderaan lembu atau kambing. Itu dah rendah sangat kedudukan. Lebih rendah daripada dunia. Kalau macam tu, dunia lagi hebat, lebih baik daripada syurga.
Kalau di dunia kita boleh pakai mata belalang contohnya, kereta mata belalang, di akhirat naik lembu tekuk, naik lembu. Lepas tu naik kambing pula. Dah lah kalau badan kecil tak apa. Badanku semangat naik kambing. Bengkok tak kambing tu? Bengkok. Apa lagi yang naik lembu tu 7 orang. Badanku semangat semua yang naik. Tak bengkok ke lembu tu? Sudah tentu bengkok. Jadi tak logik. Jangan berfaham demikian. Kita berkorban ni lillah. Kerana Allah Ta'ala. Allah tak mengambil darah atau daging. Tapi dia mengambil kerana keikhlasan, ketakwaan kita. Jadi dalam berkorban tadi, kita perlu ikhlas. Kerana Allah Ta'ala. Bukan artinya berkorban ni, dah sekali aku berkorban dah. Tak payah nak berkorban lagi. Berapa nak banyak kenderaan? Satu kenderaan cukuplah. Kita punya faham macam tu. Ini yang salah. Sedangkan korban ni selama kita mampu, kita terus berkorban lillah kerana Allah. Bukan sebagai kenderaan, tapi pahala yang besar di sisi Allah. Bila kita berkorban, kita ada kemampuan, kita korban. Bukan hanya seekor lembu. Seorang ni kalau mampu beli 20 ekor lembu, dipersilakan. Dia mampu beli 100 ekor lembu, untuk dikorbankan, silakan. Bukan semestinya seorang mesti seekor lembu, tak. Itu yang 7 orang tu kita kongsi-kongsi. Sebabnya apa? Kita tak mampu nak beli seekor lembu. Kita kongsi-kongsi 7 orang, dapatlah seekor lembu. Contohnya. Tu tak mengapa. Tapi bukan kita punya pahaman, nanti kita boleh naik kenderaan ni 7 orang. Jangan fikir macam tu. Di syurga ni kenderaan kita tak sama dengan dunia. Hebat kenderaan di syurga ni. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi, wala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara min qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati. Bayangkan, itulah hakikat syurga kalau nak tahu. Ini pula pahaman kita cetek sangat. Kat syurga besok naik lembu, naik kambing. Alangkah hinanya kita. Di dunia naik kereta hebat-hebat. Di kat sana pula naik lembu. Cuba fikir. Jangan berfikiran macam tu. Jadi dapat daripada pahaman ini, daripada hadis ini, pertama, bila nak sembelih tadi, naklah dipertajamkan pisau. Kenapa? Supaya tidak menyakiti binatang yang disembelih. Yang kedua, berkorban tadi untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Baik seekor kambing ataupun seekor lembu, kita boleh korbankan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Tak ada salahnya. Inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi, dan Nabi sendiri sudah mengorbankan. Kita ni mana sudah dapat daripada Nabi SAW, dah diniatkan oleh Nabi, kita sudah dikorbankan dengan seekor kibas tadi. Jadi artinya kita, kalau umatnya yang tak mampu, artinya Nabi sudah lakukan, sudah buatkan untuk umatnya. Tengok sayang Nabi kepada umatnya. Ini hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih, jadi jangan kita pertikaikan. Jadi orang yang tak faham tentang hadis ini, itulah yang menganggap satu binatang untuk satu orang, binatang kecil untuk satu orang, binatang besar untuk 7 orang. Itu yang orang faham macam itu. Baik, 1, 3, 7, 4. Siapa nak baca? Silakan. Buka mic. Okey, sila.
Baik, catatkan ya. Hadis 1374. Hadis boleh dipakai. Matan, orang kaya perlu berkorban. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hal berkaitan dengan korban ini, kita jangan perlekehkan hukum korban ini. Sebab daripada zaman dulu, kita tengok cerita zaman Nabi Adam. Anak Nabi Adam, Habil dan Qabil itu satu sejarah penting. Yang mana perintah korban dah ada zaman Habil dan Qabil. Kemudian, agama-agama lain juga, mereka ada perintah-perintah berkorban. Mengikut kepercayaan agama mereka. Ada korban. Dan mereka juga berkorban. Tapi mereka berkorban bukan kerana Allah, tapi kerana berhala-berhala mereka. Zaman musyrikin dulu, sebelum Nabi lahir, orang musyrikin juga berkorban. Yang mana akhirnya korban tadi sudah bertukar menjadi satu mimpi yang ngeri. Iaitu korban binatang dah ditukar dengan korban manusia. Jadi, dikisahkan dalam sejarah, bapa Nabi Abdullah juga adalah orang yang tercatat untuk dikorbankan tahun itu. Tapi sebelum dikorbankan, dia sudah wafat, sudah meninggal dahulu. Jadi sampai peringkat mereka bukan korbankan binatang, tapi mereka korbankan manusia, mengikut undian. Macam itulah keadaan. Kalau manusia dah tidak mengikut hukum Allah, mereka akan mengikuti hukum syaitan. Jadi hukum syaitan itu suruh membunuh manusia. Sedangkan dalam hukum Allah tidak boleh kita membunuh manusia dengan tanpa alasan. Jadi dalam hadis ini yang dibaca tadi, boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, katanya, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak menyembelih binatang korban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami ini. Jadi apa maksudnya? Maksudnya sudah tentu, seorang Muslim yang kaya, lalu pada hari raya korban, dia tidak mau menyembelih binatang korban. Maka Rasulullah SAW melarang orang itu untuk hadir solat, di mana orang-orang muslimin mengerjakan solat hari raya Idul Adha. Hadis ini sumbernya dari Abu Hurairah. Merupakan pandangan Abu Hurairah. Menurut kaedah ini, kaedah usul, ahli usul katanya, bahawa pendapat atau pendapat seorang sahabat tidak menjadikan ketentuan mengikat syariat Islam. Jadi ia bukan satu perintah wajib. Dan maknanya seorang yang tidak berkorban bukan artinya dia ni murtad atau keluar daripada Islam, tidak. Artinya itu adalah
satu perbuatan yang tercela dalam agama seandainya kita ada kemampuan tapi kita tidak mahu berkorban, ya. Sebab berkorban tadi, pertama, ia memberi satu kegembiraan kepada orang-orang yang tidak berkemampuan untuk menerima daging-daging baru, dan kemungkinan di antara mereka ada yang tak pernah merasai daging selama 1 tahun. Jadi dengan adanya Hari Raya Korban tadi, dia dapat bahagian dan dapat merasai nikmat daging-daging baru tadi. Ya. Dan ia berbezalah dengan kita yang biasa makan daging. Mereka yang tidak berkemampuan, mereka tidak mampu untuk makan daging. Jadi dengan cara itulah hubungan silaturahim di antara Islam yang kaya dan yang miskin terjalin. Inilah kelebihan Hari Raya Korban dalam Islam. Baik, hadis 1375. Siapa nak sambung? Silakan. Boleh buka mic. Silakan. Sila. 1375. Sila. Okey, sila. Zubihat. Sabar. Bismillah. Millah. Ya. Okey, catikan 1375 hadis sah. Matan, waktu menyembelih binatang korban adalah sesudah solat. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, cerita daripada hadis ini menerangkan menyembelih binatang korban harus dilakukan sesudah selesainya kaum muslimin dari solat Idul Adha. Barang siapa menyembelih sebelum solat Idul Adha dilaksanakan, maka penyembelihannya batal. Dia harus menggantinya dengan binatang korban yang lain. Sedangkan orang yang menyembelih binatang korban sesudah solat Idul Adha, maka hendaklah ketika menyembelih menyebut bismillah. Ya. Jadi sebenarnya menyembelih binatang korban ini tak adalah panjang-panjang dia punya bacaan. Samalah dengan kita menyembelih harian binatang-binatang yang kita nak sembelih tadi. Sekadar menyebut bismillah saja dengan nama Allah. Sebab orang musyrikin
Ya, Bismillata, Bismi'uza. Ya, orang musyrikin akan menyebut ketika dia menyembut nama-nama berhala. Dengan nama Lata, dengan nama Uzza. Ya, dia akan sembelih. Ya, menyebut nama-nama Tuhan berhala. Ya, demi Brahma. Ya, dengan nama Brahma. Contohnya, mereka sembelih. Jadi Islam mengajarkan supaya menyembelih dengan menyebut Bismillah. Tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim tak ada. Dia sampai Bismillah saja. Sebab Ar-Rahman tu Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya. Jadi dalam menyembelih tadi maknanya kita tak perlu, kalau ada perasaan sayang, nanti kita tidak menyembelih. Jadi kita hanya menyebut Bismillah. Terkadang orang-orang lama-lama yang saya dengar dia menyembelih, dia ikut kaki. Kalau kaki 4, dia takbirnya 4. Kalau kaki 2, takbirnya 2. Contohnya ayam berkaki 2. Bismillah, Allahu Akbar 2 kali. Ikut kaki dia. Kalau kakinya 4, dia takbir 4 kali. Macam tu. Tak mengapa. Sebab semua itu adalah kalimat Allah. Itu tidak ada kesalahan. Macam mana kata dia dari kurban dalam bahasa Arab dia Ibrahim. Dia macam mana kita nak Kurban. Ya. Kurban ini juga bahasa Arab. Kurban tu kalau ikut kamus pun daripada bahasa Arab. Yang kita sebut kurban tu qaf kan. Cuba cari pada perkataan koruba. Perkataan tu hampir. Kita akan cari dalam kamus tu akan jumpa perkataan kurban. Biasa kalau Hindi punya bahasa, dia pun sebut korban juga. Korbani. Korban. Dia juga ambil banyak bahasa Arab. Jadi adha ini daripada adha tu daripada perkataan, kalau nak dicari perkataan adha daripada perkataan duha. Duha tu waktu duha. Waktu duha. Kita jumpa perkataan adha. Adha khusus untuk sembelihan hari raya. Hari raya korban. Idul Adha. Itu khusus untuk hari raya korban. Idul Fitri. Fitri daripada bukan fitrah. Kerana hari itu ada bayar fitrah. Okey, terkadang ada sama, terkadang ada tak sama bahasa tu Ada, tapi banyak juga sebenarnya bahasa Melayu ni cedokan daripada Arab pun banyak Kadang kita tak perasan Kita sebut akal, ikut fikir, kan bahasa Arab semuanya. Baik akal, baik fikir. Kalau kita buang dua-dua ni, tak ada akal, tak ada fikir. Kalau dua-dua perkataan ni kita buang. Sebab itu ambilan daripada bahasa Arab. Baik sambung lagi. Okey, ada. 1376. Okey, siapa nak baca? Silakan. Saya bantu Ustaz. Sila. Adil bara ibni qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu al-raya Ra'u. Okey, teruskan boleh.
Hud. Okey. Dari Barak bin Aziz yang berkata, Nabi Muhammad SAW mengalir para Nabi yang berkata, 4 macam tidak boleh pada korban-korban. Unta sebelah yang nyata untanya, dan yang kaki nyata kakinya, dan yang pincang yang nyata kepincangannya, dan yang dua yang tidak mempunyai sumsum. Itu maknanya ya, binatang-binatang yang tak boleh dikorbankan. Okey, catatkan dulu 1376. 1376 hadis sah. Matan, dilarang berkorban dengan yang buta sebelah, sakit, pincang, dan sangat kurus. Hukum tidak dianggap sebagai korban. Itu dalam cerita ya Habil dan Qabil. Habil telah memilih ya kambing pemeliharaan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling gemuk. Ya, dikorbankan. Sedangkan si Qabil ni dia sebagai petani. Ya, maka dia korbankanlah buah-buahan yang ditanam tadi. Tapi dipilihnya yang tak elok. Buat apa aku nak korbankan yang elok-elok sedangkan aku yang susah payah. Ya, jadi hati tu dah tak ikhlas berkorban. Akhirnya korban yang diterima oleh Allah Taala korban yang ikhlas seperti ya Habil. Ya, jadi ya dalam hal ini perlu kita tahu juga kalau kita nak berkorban tengok binatang itu. Ada tak ciri-ciri ini? Kalau ada ciri-ciri ini kita tolak. Ya, sebab ya kita nakkan binatang itu ada lemak. Ya, mana gemuklah, ada lemak. Ya, ada daging. Ya, mana sehat. Tidak cacat. Ya. Kalau ikutkan dalam hadis ini tengok ya. Binatang ini terdiri daripada binatang yang buta, cacat dah. Sakit ya. Dah nampak ya kerosakannya. Kemudian pincang lagi. Ya, kakinya tempang. Ya. Dan satu lagi pula tengok tinggal tulang ya, kurus sangat. Ya. Ada satu lagi dikatakan tidak bergigi. Tidak bergigi. Ada binatang tu pakai gigi palsu ya. Tak boleh pakai gigi palsu ya. Ini kena gigi betul. Ya. Jadi itulah sifat-sifat yang tidak boleh binatang yang tak boleh dikorbankan. Ya. Sebab itu kadang orang tua-tua dulu pun ya, dia lebih berpelajaran daripada kita. Ya, dia lebih pandai daripada kita. Ya. Dia bila tengok binatang yang dikorbankan, dingangakan mulut. Ya, tengok giginya. Ada tak? Kalau tak ada, ya, atau banyak yang dah gugur, dia tak terima. Ya. Dia lagi pandai daripada kita. Ya. Walaupun nampak sehat, okey. Tapi dia tengok gigi itu dah tak ada. Ya. Atau banyak yang dah tanggal. Ya. Jadi tak diterima juga. Ya. Itu semua dijaga oleh mereka. Itulah maknanya kita nak binatang yang dikorbankan, kita nak bagi orang
makan bagus-bagus. Jadi kena carilah yang bagus. Macam itulah. Di situ dah datang keikhlasan kita. Ya, kita ikhlas mengorbankan. Kita cari binatang yang bagus-bagus kerana ya, nanti orang akan dapat daging yang banyak. Baik ya, kita teruskan lagi. Siapa nak baca silakan. Hadis 1377. Okey. Saya baca Ustaz. Okey, sila. An Jabir. Hadis 1377. Hmm. An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u illa musinnah illa in ta'assara 'alaikum fatad'u rawahu Muslim. Dari Jabir dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sekedar menaikkan musinnah. Jangan baca je lah. Nanti terangkan. Jaza'ah. Okey ya. Hadis 1377, catatkan hadis sah. Diperintah, matan, diperintah menyembelih binatang yang musinnah. Musinnah ni bracket 2 tahun ya. 2 ke 3 tahun dikatakan musinnah. Hukum sebagai satu ketentuan. Kalau jaza'ah tu 5 tahun. Ah, 5 tahun. Jaza'ah. Ini musinnah dengan jaza'ah ni sebenarnya peringkat besar kambing itu. Kalau peringkatnya 2 tahun, orang Arab cakap musinnah. Kalau dah 5 tahun disebut jaza'ah. Maknanya umur dia dah 5 tahun. Maknanya diperbolehkan. Ya. Seandainya tidak ada sifat-sifat yang di atas tadi. Ya. Jadi saya terangkan ya, binatang korban jenis kambing ya adalah yang berumur 2 tahun dan masuk 3 tahun. 2 ke 3. Bila tidak mendapat binatang kambing umur semacam itu, maka bolehlah menyembelih kambing yang berumur ya, umurnya 5 tahun. Itu maknanya binatang untuk kambing lah. Jadi tuan punya kambing lebih tahulah kedudukan umur itu. Ya. Dan kalau dilihat dalam segi pembesaran kambing pun dah tahu dah. Boleh dikorbankan ataupun tidak. Ya. Sebab itu kadang nak kena jaga baik-baik. Ya. Sampai kadang kalau kambing tu hilang satu tanduk pun, ya mereka tak mau, kira cacat. Macam tu. Ya. Nak kena jaga baik-baik. Baik, 1378. Siapa nak baca? Silakan. Okey. Okey, tak apa.
Ya, jadi dalam hadis yang dibaca terjemah tadi, ya, ada tak yang faham apa makna kuping tu? Telinga. Ini campur Jawa ni, ya. Campur Jawa. Jadi Jawa cakap kuping, ya. Ah, kuping tu mana telinga? Telinga. Telinga, ya. Satu lagi perkataan ompong. Ompong. Yang akhir sekali tu. Yang tidak ompong. Itu apa maknanya? Rongak lah, tak ada gigi. Rongak. Ya. Hmm. Hmm. Rompong. Tu. Rompong. Tapi di situ ada ompong. Hmm. Kalau kejap. Ada catat belum? 1378. Catatkan dulu. 1378 hadis sah. Matan, dilarang berkorban dengan binatang yang ada cacat di mata dan di telinga. Hukum tidak sah. Muqabalah tu daripada perkataan depan, mudabarah daripada perkataan belakang, ya. Jadinya, ya, kalau telinga tu digunting, biasanya untuk sebagai tanda mereka gunting telinga tu. Ya, itu pun dikira sebagai cacat. Ya, baik depan ataupun belakang. Ya, maknanya dikira sebagai cacat. Jadi kalau telinga tu digunting, ya, itu dah kira cacat. Ya. Terkulai telinga tu. Ya. Telinga binatang tu. Ya. Baik depannya atau belakangnya. Itu maknanya dikatakan muqabalah dengan mudabarah. Ya. Baik, ya, kita teruskan lagi. 1379. Okey. Ya. Ya. Satu lagi habiskan.
Ini orang pegang ya, untuk 7 orang. Ya. Mana kalau tidak mampu, bolehlah sampai 7 orang. Kumpul-kumpul untuk membeli seekor unta atau seekor ya, lembu. Ya, bolehlah 7 orang. Baik, kita catatkan dulu hadis yang dua ni, 1379, catatkan hadis sah. Matan dia, dilarang memberi upah kepada tukang sembelih dengan sesuatu dari binatang sembelihannya itu. Hukum haram. Okey. 1380, catatkan dulu. Hadis sah. Matan, binatang korban harus paling banyak 7 orang. Hukum sebab boleh lebih dari 7 orang. Koma. Lihat hadis 1373. Baik, ya, saya mak semula. Dalam hadis 1379, kita kena faham ya, iaitu ya, hari raya berkorban, kita semua berkorban. Ya, orang yang ada kemampuan tadi sudah berkorban duit untuk membeli binatang. Dia sudah berkorban. Jadi orang yang menyembelih juga, dia berkorban untuk sembelihannya. Jadi jangan letakkan ini bahagian untuk tukang sembelih. Ya, tak mau macam tu. Ya, di situ tidak dibenarkan. Ya, sebab masing-masing kena berkorban. Jadi tukang sembelih ini, ya, tidak boleh diletakkan satu bahagian khas untuk dia. Tapi kalau seandainya bahagian itu dibagi-bagi, ini sipulan, ya, termasuk tukang sembelih tadi pun, jangan sebut ini bahagian tukang sembelih. Ya. Ini bahagian sipulan, jangan sebut sebagai tukang sembelih. Tukang sembelih juga dia berkorban, ya, hari itu untuk membantu korbankan binatang. Ya. Jadi dalam hal ini kadang ramai tak tahu. Ya, tukang sembelih ini, dia disiapkan dia punya upah dia, disiapkan dia punya bahagian yang istimewa lagi. Ya, sebenarnya tidak demikian. Ya, sama rata. Ya, sama rata dengan orang lain, jangan ada istimewa. Jangan, ya. Itu dalam hadis diterangkan demikian. Ini kena fahamlah. Ya. Kalau dulu semua bahagian diambil, baik ya, dagingnya, kulitnya, pakaiannya. Sebab binatang dulu ada pakaian. Time sejuk, dia ada selimut dia. Jadi selimut tu pun boleh dibagi pada fakir miskin. Ya, dia punya pakaian binatang tu pun boleh bagi pada fakir miskin. Ya. Jadi macam itulah kedudukannya. Ya. Sekarang ni kita tengok korban ni, setengah-setengah tempat tu kulit semua dibuang. Ya, tak ada siapa ambil. Ya, kalau dulu kulit, ya, mereka ambil jadikan sebagai lauk. Ya. Kalau pandai proses kulit tu, ya, dia juga jadi lauk juga. Ya, kalau yang pandai. Ya. Indonesia lagi pandai, ya. Jadi macam jelly. Ya.
Kalau di gulai, dia macam jelly, sedap sangat. Hmm. Ya, ya, Ah, ya, orang tua saya pandai buat. Dia biasa kalau korban tu dia ambil ada dua ah, apa kulit lembu, dua ekor lembu punya kulit tu. Sebab biasanya orang akan buang. Dia akan jemur sampai kering lah. Jemur sampai kering. Lepas tu kalau misal kata untuk nak buat lauk, dia akan gunting. Dia gunting bahagian yang cukup untuk masak hari tu. Dibakar sampai sampai hangus, kemudian dikikis. Dikikis, jadi dia nampak kekuningan. Lepas tu direbus. Direbus dia dah jadi kembang. Macam sotong kembang. Macam sotong kembang macam tu. Kemudian digunting-gunting-gunting kecil-kecil, digulai lah. Digulai. Oi, sedap. Sedap sangat. Jadi dua kulit tu boleh guna sampai untuk 1 tahun lah. Potong sikit-sikit. Kalau nak kita potong, boleh simpan. Mana digantung macam tu, macam ampaian, digantung dekat tempat berteduh. Tak payah salai. Dia kering sendiri. Dia jemur, dia letakkan macam tu dah kering sendiri dah. Tak payah salai. Kalau nak potong. Tapi sekarang ni ada berjual di kedai. Dia dah siap masak lah. Dibanting dengan cerita dibanting, ada orang jual kulit lembu yang setelah diproses, tinggal masak je. Kulit lembu tinggal masak saja. Yang siap masak. Datang Kuala Pilah. Ada satu restoran tu, dia sentiasa ada. Sentiasa ada kulit lembu tu. Ada. Ada asiat. Asiat dia saya tahu asiat dia kenyang ya. Macam jelly macam jelly. Kenyal lembut, sedap. Kenyal lembut. Tapi yang keropok kulit lembu yang daripada Indonesia, kita kena hati-hati juga sebab banyak yang buat ni daripada kalangan orang Batak. Jadi orang Batak ni tak Islam ya. Jadi kulit lembu yang jadi keropok tu, ya kebanyakan mereka buat. Tapi bukan sembelihan Islam pun. Dia buat daripada kulit lembu, keropok tu. Oh, itu lagi bahaya. Barang-barang. Itu yang banyak orang import daripada Indonesia tu, kalau dikatakan keropok kulit lembu tu kena hati-hati juga sebab mengikut ceritanya banyak yang buat tu orang Batak. Orang Batak dia bukan orang Islam bangsa Batak ni. Tapi kalau seandainya sembelihan tu sembelihan orang Islam, pasti tak ada masalah lah. Ya, halalan thayyiban Baik hadis yang akhir tadi itu hanya sebagai kebetulan disebut 7 orang. Tetapi jangan salah faham. Ya, sebab ada hadis yang menerangkan boleh lebih dari 7 orang. Tapi kita kat sini dah tentukan. Kalau binatang besar tu mesti 7. Kenapa kita perlu kepada perkongsian tu? Sebab kita tak mampu nak beli satu. Sebab itu kita kongsi-kongsi. Ya. Tapi kalau orang tua dia mampu beli seekor lembu contohnya orang tua, dia niatkan untuk diri dia dan keluarga dia pun dah cukup, boleh. Boleh. Ya, mengikut hadis 1373. Artinya bila kita korban
bila kita korbankan tadi bukan untuk diri kita, tapi keluarga kita sekali. Ya. Hmm. Sekadar itu dulu untuk hari ini pelajaran hadis kita. InsyaAllah akan datang kita masuk bab baru iaitu babul hakikah. Ini pun penting juga. Sebab bab hakikah ni ramai yang tak tahu dia punya tujuh ajar sebenar bab hakikah ni. Jadi akan datang kita insyaAllah ya pelajari bab hakikah. Ya, silakan. Ya, tak sama. Tak sama. Jadi lembu ni ikut pembesaran dia lah, kita tengok pembesaran dia. Ya. Kalau misalnya 2 tahun lembu tu dia masih kecil lagi, ya, tak sesuai untuk dijadikan korban. Ya. Berbeza dengan kambing, kambing ni cepat besar. 2 tahun pun dia dah besar. Ya. Bayangkanlah kambing tu lari-lari dia dah boleh lari. Kita ni masih terkiyak-kiyak lagi kan. Ya. 2 tahun kambing dah satu kampung round, kita masih kat buayan lagi. Dia cepat tua. Lembu biasanya dalam 5 tahun dah. 4-5 tahun macam tu. Ya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi ya akan datang. Ya, kita sudahi dengan doa. Surah